Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom kita sambung lagi membincangkan buku teks sains tahun 5 KSSR Makan. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 87. Okey, kesan perubahan populasi. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan rantai makanan, siratan makanan dan juga kita belajar macam mana kalau salah satu daripada komponen dalam rantai makanan atau siratan makanan itu tak ada, apa jadi dengan yang lain. Terutamanya bila pengeluar, iaitu sayur-sayuran tak ada, habis semua binatang akan mati kan. Itulah contohnya. Jadi hari ini kita nak kaji lebih mendalam berkenaan dengan kesan daripada perubahan populasi. Okey, mari kita lihat. Dalam satu habitat, perpindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem itu. Okey, cikgu, bagaimanakah perubahan populasi hidupan dalam rantai makanan berlaku? Ada banyak sebab perubahan populasi hidupan berlaku. Misalnya, akibat perubahan cuaca yang melampau dan mungkin juga penularan wabak penyakit. Okey, kita tengok. Contoh, penerokaan hutan yang tidak terancang. Suka-suka dia je tebang pokok dekat hutan tu, habis semua kawasan hutan tu, tak ada makanan untuk hidupan, maka habis ekosistem kat situ hilang. Dan juga kadang-kadang ekosistem kita, iklim kita sendiri yang terlalu panas menyebabkan hutan terbakar. Maka bila hutan terbakar, pokok dah tak ada, seperti yang saya kata, bila pengeluar tak ada, ekosistem akan terjejas secara keseluruhannya. Mungkin haiwan akan mati ataupun akan berpindah ke tempat lain lah. Okay. Dan satu lagi aktiviti adalah aktiviti pemburuan haram. Pemburuan haram ni kerja siapa? Ya, kerja kita manusia. Okay, kita pergi tangkap haiwan-haiwan yang hampir pupus ataupun diancam kepupusan ni. Kita pergi tangkap dia, maka menjadikan ekosistem itu tak stabil. Sebab itu kita ada haiwan-haiwan yang kita boleh tangkap, ada haiwan yang kita tak boleh tangkap. Okay? Untuk jaga ekosistem sesuatu kawasan agar stabil. Okey, info sains. Populasi. Populasi ialah kumpulan hidupan atau spesies yang terdapat dalam satu habitat tu. Perubahan populasi menunjukkan perubahan dari aspek bilangan spesies dalam habitat tersebut. Sebelum ni kita belajar ekosistem. Ekosistem tu apa? Ekosistem tu adalah interaksi yang haiwan, tumbuhan, kolam, air, tanah tu dalam satu kawasan kan? Itu ekosistem. Kalau populasi ni adalah spesies tu. Kumpulan hidupan atau spesies lah. Contoh, spesies burung semakin berkurang, burung kat situ semakin berkurang, ataupun ular semakin berkurang, ataupun belalang semakin bertambah. Itu belalang bertambah, burung berkurang, itu adalah populasi lah. Okay. Kumpulan-kumpulan dia, spesies apa yang terdapat dalam satu habitat tu, adakah dia berubah. Jadi perubahan populasi tu maksudnya, adakah populasi belalang makin kurang, adakah populasi burung semakin bertambah. Macam itulah. Jadi itu yang dikatakan dengan menunjukkan kepada perubahan dari aspek bilangan spesies dalam habitat tersebut. Maksudnya populasi itu spesies punya bilangan lah. Perubahan dia tu. Okey, kita pergi kepada muka surat 88. Apakah kesan terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan sesuatu habitat? Haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. Of course kan? Haiwan juga akan mati atau terpaksa berpindah ke tempat lain untuk mencari habitat baru. Okey, tengok kangaroo. Dia duduk dekat hutan, tiba-tiba hutan terbakar kan, gajah semua. Sebab itu sekarang ni awak nak marah gajah masuk kampung, langgar rumah orang runtuh. Mungkin rumah kampung yang dibina, kawasan kampung yang dibina tu sebenarnya tempat gajah asalnya. Dan kita pula buat rumah kat situ. Jadi gajah ni selama ni lalu je lah. Jadi dia pun lalu je lah, tiba-tiba ada rumah pula. Mungkin sedangkan kita yang cari nahas, dan betul kita pula marah gajah. Contohlah kan. Jadi harimau, okey. Info sains, dianggarkan sebanyak 480 juta haiwan terkorban akibat kebakaran beluka di Australia. Australia ni tempat popularnya kangaroo lah. Okey, jadi 480 juta haiwan terkorban akibat kebakaran beluka di Australia sejak penghujung Ogos tahun 2019. Baru lagi. Okey, sekurang-kurangnya 8,000 koala mati terbakar. Lagilah koala. Kangaroo pun susah nak jumpa, pergi koala kan. Koala mati 8,000 ekor. Kira-kira 30% habitat koala musnah dalam kebakaran itu. Maksudnya bila terbakar, habitat tu maksudnya tempat tinggal kan. Tempat tinggal koala tu terbakar juga. Bila tempat tinggal tu koala tu terbakar juga, koala mati. Ada yang mati sebab tak dapat sambung hidup, tak dapat makanan, ada yang mati sebab terbakar juga. Okey, 8,000. Bayangkan koala. Koala tu dah susah nak jumpa kan, kat Australia banyak kan. Okey, kita tak ada kat tempat kita ni, susah nak cari kan. Okey, itu info sains lah.
Jadi perubahan populasi dalam rantai makanan suatu habitat akan mengganggu hidupan yang lain. Of course lah akan terganggu sebab dia ada hubungan makanan kan. Hubungan makanan antara hidupan turut terjejas menyebabkan rantai makanan dan siratan makanan akan berubah secara keseluruhan. Contoh macam saya kata tadi, pengeluar tak ada, pokok mati, semua akan hilang, semua akan mati atau semua akan tinggalkan tempat tu, habis kosong terus, tak ada hubungan makanan, tak adalah rantai makanan kat situ, tak adalah siratan makanan kat situ, habis semua. Okey, jadi ramalkan kesan lain terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan suatu habitat. Perihalkan. Okay, selain daripada hidupan akan lari, apa jadi dengan hidupan-hidupan lain? Dia kata dia suruh cari, cikgu ni dia nak kesan lain lah. Selain daripada mereka akan terjejas apa? Hubungan makanan terjejas apa lagi? Yang kita dah bincang tadi. Okay? Kalau selain daripada hubungan makanan terjejas, haiwan akan mati, haiwan akan hilang tempat tinggal, haiwan akan tak populasi haiwan akan tak stabil, ataupun haiwan tu akan berpindah ke tempat lain. Itulah kesan-kesan yang lain. Macam kenapa dia kata perihalkan, kita kena nyatakanlah kenapa. Kenapa awak kata harimau berpindah ke tempat lain? Sebab harimau tu dia dah tak ada makanan kat situ. Kenapa awak cakap koala tu mati? Sebab koala tu dah tak ada makanan kat situ dan dia pun terbakar. Jadi perubahannya, bila dia tak dapat makan, tak ada orang nak makan dia, tak ada orang nak, tumbuhan tak ada nak dimakan, maka habislah kawasan tak makan dah tak ada, dia pun matilah. Contohnya, maka habislah dia datang makanan tu, serata makanan tu. Kan? Okey. Sampai situ perbincangan berkenaan dengan kesan populasi lah. Sebenarnya dia agak mudah, cuma saya cuba terangkan dengan lebih elaborate lah. Okey, santai sains, jadi ada terrarium mini. Okey, kalau kita tengok biasanya terrarium mini ni, kalau kat rumah kita biasa bukan ada terrarium. Kat rumah kita kalau ada adalah akuarium. Kan? Akuarium tu ikan dalam dia, ada air. Terrarium ni adalah barang-barang tanah, barang-barang pasir. Ataupun apa tu, haiwan-haiwan yang terdapat kat di masa semula. Jadi kita cuba bina kat rumah lah. Jadi kita letak dalam macam akuarium tapi dia tak ada air. Jadi arahan santai sains kat sini adalah bina sebuah terrarium mini dengan menggunakan bahan terpakai seperti akuarium, batu-batu kecil, tanah, tumbuhan-tumbuhan kecil dan haiwan kecil yang sesuai. Kemudian hias terrarium mini milik kamu itu dengan kreatif. Okay. Info sains kat sini adalah terrarium ialah nama bagi bekas lutsina yang digunakan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan atau haiwan kecil dengan mewujudkan persekitaran yang menyerupai habitat semula jadi. Maksudnya kita nak cuba tanam, contoh awak nak tanam rumput kan, tapi awak nak nampak rumput tu ada kat rumah. Tak naklah rumput tu dekat akuarium tu, nanti letak kat dalam rumah. Nanti atau ada batu, lepas tu ada haiwan-haiwan macam siput ke, dekat situ ada cacing ke kan. Awak dapat bina benda haiwan hidup. Nanti awak dapat tengok dengan jelas. Kadang ada orang minat benda-benda macam ni kan. Okay, tapi kena jagalah dari segi kebersihan dan sebagainya. Sebab tu kita letak dalam terrarium tu, kita tak letak atas meja macam tu je kan. Okay, jadi kena bolehlah buat. Kalau nak buat ni dia sangat menarik, sebab kita dapat lihat kehidupan yang daripada, contoh kalau tanah kita biasa tak nampak hidupan dalam tanah, kat bawah tanah tu kan. Tapi ni kita dapat tengok depan mata kita. Tak payah kita nak fokus sangat tengok dekat tanah kat hutan, dalam hutan tu kan. Kita boleh tengok kat rumah je. Okay, sangat menarik. Okay, jadi sekarang ni kita nak imbas kembali semua tajuk kita daripada awal kita belajar bab haiwan ni. Okay, imbas kembali kemandaran spesies haiwan. Apa itu kemandaran spesies? Kemandaran spesies haiwan ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Okay, haiwan-haiwan mempunyai ciri-ciri khas dan anggota badan dan pada anggota badannya dan tingkah laku khas. Ingat, ada dua, ciri khas dan tingkah laku khas. Okay, untuk melindungi diri daripada musuh seperti yang berikut. Okay, sepit tajam dan besar, sengat yang mengeluarkan bisa, corak yang menyerupai mata palsu. Okay, sepit yang besar dan tajam tu apa? Macam ketam kan? Ataupun kalajengking kan? Sengat yang mengeluarkan bisa, biasa kalajengking. Ataupun ular, okay? Corak mata palsu, biasanya rama-rama atau kupu-kupu lah. Otot kaki yang kuat, katak, berduri tajam macam landak, menyambungkan badan yang mengembungkan badan yang berduri tajam. Ikan buntal kan? Beracun ni macam ikan buntal juga beracun. Okay, menyembuhkan dakwah hitam, sotong atau kurita, menggulungkan diri macam ulat gonggok, macam kerang keras, macam kura-kura kan, mengeluarkan bau yang busuk macam sekang. Okay, bersisik tajam macam bersisik keras, sisik tajam pula. Bersisik keras macam ular ataupun tenggiling contohnya. Bertanduk tajam macam rusa. Okay, mengembangkan duri tajam pada badan. Itu saya kata tadi landak kan. Memutuskan anggota badan macam cicak dan juga sotong kurita. Memasukkan anggota badan ke dalam cangkerang macam kura-kura dan juga hidup berkumpulan macam gajah. Semua ini adalah ciri-ciri khas ataupun anggota badan khas. Ciri-ciri khas pada anggota ataupun tingkah laku yang dibuat. Okey, jadi dua-dua ini untuk menjaga diri, melindungi diri daripada musuh. Kemudian ada juga haiwan juga
mempunyai ciri-ciri khas pada anggota badan dia dan juga tingkah laku. Ingat ciri-ciri tu apa yang ada kat badan dia, tingkah laku adalah apa yang dilakukan. Untuk melindungi diri juga, tapi kali ini bukan kepada musuh tapi kepada cuaca melampau. Okey, seperti berikutlah. Bulu tebal kan, apa tu macam beruang kan, beruang kutub. Bulu pelepah yang pendek dan padat. Ni biasanya penguin. Penguin tu rupa-rupanya bulu pelepah bila awak tengok dekat-dekat nampak je macam bulu putih, sebenarnya bulu biasa, sebenarnya bulu pelepah. Lapisan lemak yang tebal macam singa laut, anjing laut kan. Berendam dalam air atau lumpur. Ni nak elakkan daripada panas. Biasanya kerbau kan. Bercuping telinga yang besar. Cuping telinga besar ni biasa haiwan yang dekat tempat panas. Okey, ada luas permukaan yang besar kan. Berhibernasi, tidur yang panjang. Tidur yang panjang ni, hibernasi ni maksudnya tidur yang panjang. Iaitu contohnya seperti beruang tu lah. Dia masuk haiwan kat tempat sejuk tu kan. Beruang dia tidur dekat dalam gua dia selama musim sejuk tu. Dia nak kurangkan pergerakan, tidur je panjang. Jadi dia hibernasi. Okey, bercuping telinga kecil, haiwan-haiwan yang duduk dekat tempat sejuk, biasa telinga dia kecil. Macam juga yang saya kata tadi lah anjing laut singa laut yang telinga dia kecil sebab dia dekat tempat sejuk, nak kurangkan hilang haba tu. Okey, dan bermigrasi contohnya macam ikan paus ataupun burung-burung yang daripada yang saya cerita pada video sebelum ni, dia daripada negara lain, dia turun kat Malaysia sekejap, kemudian dia sambung perjalanan ke Australia. Dia daripada utara kan, daripada atas. Jadi kita dapat tengok burung botak lah, burung apa semua tu kan. Tengok dalam video saya yang sebelum ni lah yang sebelum ni. Dan juga berbonggol seperti unta tu, bonggol dia adalah tempat menyimpan lemak dan makanan. Okey, orang kadang salah faham menyimpan air. Sebenarnya dia simpan lemak. Dia boleh tak makan selama, kalau tak silap saya, 2 minggu. Okey, jadi haiwan melindungi telur dengan pelbagai cara seperti yang berikut. Okey, melindungi telur, disembunyikan telur. Melindungi telur tu dah satu kerja. Macam mana dia sembunyikan telur? Kita pergi lebih mendalam lah kita kali ni kan. Maksudnya dia melindungi telur macam mana? Ada yang sembunyikan telur dia macam penyu kan. Ada yang mengeramkan telur dia macam ayam. Ada yang bertelur pada permukaan batu. Ada yang menimbus telur dengan tanah. Ada yang bertelur dengan banyak macam katak kan. Ada yang telur di selah putih lendir, katak juga. Okey, dan telur yang berbau busuk pun katak juga. Banyak lagi lah haiwan lain. Tu contoh je saya bagi. Kemudian yang kelima, haiwan memastikan anaknya terus hidup dengan pelbagai cara seperti yang berikut. Dia nak terus hidup, kadang-kadang dia bagi anak dia macam mana. Ni haiwan yang biasanya haiwan yang tak bertelur lah, beranak kan. Okay, menjaga anaknya. Dia jaga anak dia, dia susukan anak dia, membesarkan anak dalam kantung macam kangaroo kan. Beri anak dia makan. Beri anak makan ni biasanya burung. Sebab burung anak dia dekat atas pokok. Kalau dia tak bagi makan, siapa nak bagi makan? Bukannya burung tu boleh jalan-jalan sendiri yang kecil tu kan. Terbang pun tak kerti lagi. Okay, kemudian membawa anak di dalam mulut dia. Seperti buaya dan juga ikan flower horn. Ikan flower horn ke ikan apa? Ikan telepia kan. Kemudian menyerang apabila anaknya diganggu. Contohnya kucing lah. Kacau anak dia kan. Tu dia kacau. Dia marah kan. Okay. Jadi kemandangan spesies penting lah untuk keseimbangan ekosistem. Jadi dengan haiwan ini menjaga kemandangan spesies dia, maksudnya menjaga diri dia daripada pupus, maka ekosistem tu seimbang. Seimbang lah kan. Jumlah makanan, jumlah harimau seimbang, jumlah antelope seimbang. Contohnya kan, dapatlah menjalankan kehidupan seperti biasa. Okay? Maka mereka akan berinteraksi seperti biasa. Ada yang dia makan dia dimakan oleh dia. Jadi sentiasa seimbang. Rantai makanan pula apa? Rantai makanan kita belajar sebelum ni ialah hubungan makanan antara hidupan. Dan siratan makanan pula ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okay? Senang nak ingat. Rantai makanan, hubungan makanan antara hidupan. Siratan makanan, gabungan beberapa rantai makanan. Okay, maaf saya pergi laju sikit sebab benda ni cuma rumusan. Pengeluar ialah hidupan yang dapat membuat makanan sendiri dengan menjalankan proses fotosintesis, iaitu tumbuhan lah kan. Pengguna mendapat tenaga daripada hidupan lain yang dimakan. Pengguna tu mestilah haiwan, pengeluar mestilah tumbuhan. Ada satu saja pengeluar dekat rantai makanan ataupun siratan makanan. Matahari ialah sumber utama tenaga dalam ekosistem. Jadi memang semuanya daripada tumbuhan, dan tumbuhan tu dapat cahaya matahari untuk buat makanan. Jadi matahari lah sumber utama sebenarnya. Sebab itu di dalam planet bumi kita ni kan, kita dapat cahaya matahari yang baik. Sebab tu kita dapat ada pokok lah. Okay, dan bila ada pokok, adalah haiwan boleh makan, dan kita pun boleh makan daripada hidupan-hidupan tersebut. Jadi keseimbangan ekosistem akan terjejas apabila berlaku perubahan populasi yang ketara dalam suatu habitat. Contohnya yang tadi saya cerita pasal kebakaran kan. Bila terbakar, maka kawasan tu hilang pengeluar, habis satu ekosistem tu terjejas, maka haiwan-haiwan ataupun siratan makanan dan rantai makanan yang terbina hilang daripada situ, dan ada yang pindah, ada yang mati. Okey. Jadi yang ke-13, jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan di satu habitat, haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. Haiwan juga akan mati atau terpaksa pindah ke tempat lain
untuk cari habitat baru. Okey, saya rasa sampai situ dulu untuk perbincangan kita bab ini. Ini saya rasa akan datang kita dah tak belajar bab ni, kita cuma akan jawab soalan asas minda, okey. Okey, kalau nak tengok soalan asas minda apa dia, nak bincang dengan saya, tunggu video seterusnya. Jangan lupa subscribe, teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Okey, kita sambung muka surat 91 pada episod akan datang, okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.